Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar semua? Harap semua sihat-sihat belaka. Tengoklah dekat skrin kat belakang saya ni, semua hijau. Semua hijau. Majoriti hijau. Okey lah, dot dengan link je merah. Namun berita yang sangat baik tuan-tuan ya. Sebenarnya ada perkara besar yang berlaku dalam industri finance ataupun industri kewangan, terutamanya di Wall Street, dan benda tu menyebabkan sesuatu yang sangat-sangat positif untuk cryptocurrency ya. Tengoklah dekat chart belakang ni. Ini bukan sebab technical analysis semata-mata harga naik. Dia sebab berlakunya satu insiden yang sangat besar, satu insiden yang sangat bersejarah, sehingga menyebabkan berlakunya satu bentuk revolusi dalam industri kewangan itu sendiri ya. Dan dalam industri kewangan tu termasuk cryptocurrency. Benda tu sampai memberikan kesan kepada cryptocurrency, dan kita nak huraikan dan kita nak bincangkan apa yang berlaku for the past 3 days tuan-tuan puan-puan ya. Jadi sebelum tu macam biasa kita tengok analisa cryptocurrency. Market cap sudah mencecah $1 trilion balik. Dia dah pergi balik dekat $1 trilion ya. So apa yang berlaku adalah harga Bitcoin last kita tengok dia drop sampai 30k, sampai 30,000. Sekarang dah naik balik kepada 36,000 tuan-tuan puan-puan Ethereum pun kembali kepada 1400. Polkadot jatuh sikit, tapi tak apa. XRP naik, Cardano, majority memang naik lah. Majority tuan-tuan puan-puan memang naik. Dan ni dia hero kita, nombor 13, Dogecoin. Hero saya sebut hero. Kenapa saya sebut hero nanti saya bagi tahu. So hero kita naik 314%, hampir 3 kali ganda. Ada yang lebih. So ada yang jenis orang yang dapat Dogecoin ni secara percuma tuan-tuan puan-puan. Ada yang pernah dapat Dogecoin ni secara percuma. Itu memang bagi setengah orang tu memang jackpot lah Dapat free je Dogecoin, pap naik Dan ada yang beli pun beli dengan harga yang sangat murah. So Dogecoin ni dia tak ada apa-apa fundamental, tak ada apa-apa teknologi apa. Ini adalah coin lawak, meme coin. Kalau ada benda yang lawak, dia akan naik. Jadi apa yang berlaku for the past 3 days kan, mungkin bagi orang dalam traditional finance dia rasa sakit hati, sedih kan. Tapi bagi orang-orang dalam cryptocurrency dia rasa benda tu lawak. Inilah bukti dia. Harga Dogecoin naik secara mendadak So kita tengok who's the biggest winner. Of course lah Dogecoin nombor 1. Dogecoin tengok 314% kenaikan. Gila, naik, memang naik kau-kau ni. Lepas tu adalah Voyager Coin, Phantom. So memang banyak coin naik So Dogecoin yang paling outstanding lah So kita tengok siapa yang mengalami kejatuhan ataupun kerugian. Tak banyak. Rugi pun 7% macam tu je. 1 inch 6.7%, tak banyak. Tapi majority memang tengah buat keuntungan. Maafkan saya tuan-tuan, saya sebenarnya memang rasa sangat lawak. Tapi itulah, saya cuba menahan kelawakan dan saya cuba sampaikan macam biasalah Okey, so kita tengok kepada carta Bitcoin. Okey. So macam tuan-tuan puan-puan tengok dalam video lepas, saya memang dah letak satu trend ni fix dah. Bila dia nak pecahkan line ni. So hari tu dia jatuh. Last video saya buat memang saya kata memang ceritanya the best ataupun tentera kerbau ataupun penjual, mereka lagi banyak daripada pembeli. So dia push. Dan sebab isu GameStop, dia menyebabkan harga Bitcoin tu jatuh juga. Sebab apa? Sebab antara benda yang saya tak suka dengan Bitcoin buat masa sekarang, Bitcoin dia terlampau mengikuti S&P 500 ataupun pasaran saham
ni lah S&P 500 yang dekat Nasdaq dan sebagainya. So bila the whole pasaran saham tu jatuh, harga Bitcoin pun akan ikut juga. Bila dia naik, harga Bitcoin pun dia macam ikut. Jadi bagi setengah orang, mereka rasa Bitcoin tak patut ikut pasaran saham. Bitcoin patut buat kerja dia sendiri, patut naik dengan dia punya kemampuan sendiri, tak perlu nak attach dengan pasaran saham. Jadi yang merah ni pada 27 Januari ni, waktu tu harga yelah sebab isu GameStop, pasaran saham Wall Street semua jatuh, terjejas, jadi dia pun jatuh. So Bitcoin ikut. Namun sejak semalam hari ni dia dah naik balik tuan-tuan. So pasaran saham dia belum naik lagi. Tapi Bitcoin dia naik dulu. Maksudnya Bitcoin berjaya mengasingkan diri daripada pasaran saham buat inilah sementara waktu ni. Kena tengok lagi. Kalau dia boleh terus pergi shoot je, maksudnya kalau pasaran saham jatuh dan harga Bitcoin tetap naik, maksudnya dia dah independent, dia dah tak bergantung lagi dengan pasaran saham tradisional, ya. So itulah, dalam ni sekarang dia dah break dah. Yang ni dia dah break. So apa yang saya nampak, kalau dia dah break ni, kemungkinan dia akan naik lagi. Dia akan mungkin the next stop ni dia kena pergi dekat 42,000. Tugas dia sekarang ni untuk break 42,000 punya resistance, ya. Saya tak letak lagi resistance buat masa sekarang. Saya nak tengok dulu macam mana esok, sebab ada echo ni. Echo, kalau tuan-tuan puan-puan nampak, kita besarkan sikit. Okay, hopefully nampak lah So dekat sini ada sekejap. Dekat sini ada echo ni. Saya nak echo ni tak ada. Harapan saya echo ni tak ada. Biar body naik lagi atas. Biar dia close lagi atas. So bila dia dah solid ni, then kita boleh expect dia pergi sampai sini tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah mungkin dia boleh pergi dan break 42,000 ni. Sebab sekarang ni, situasi sekarang ni adalah situasi yang sangat bullish sebabkan insiden yang berlaku sejak 3 hari lepas ni. So hopefully dia dapat close lebih tinggi lagi lah. So sesiapa yang beli waktu harga dia dekat bawah ni, memang untung. Saya juga ada juga yang subscriber Bicara Kripto, dia ada bagi tu, dia beli waktu harga dia sekitar sini, bawah 30,000. So memang untung lah. Brother tu, siapa yang beli tu, so tahniahlah saya ucapkan, ya. So memang harga Bitcoin ni tengah strong. So mungkin kena tengok balik adakah dia akan membentuk satu resistance level yang baru. So for example mungkin dekat sini boleh jadi satu resistance, sebab dia dah break dekat sini kan. So sekarang ni dia dah sama level dengan resistance level ni tau. Dia dah sama level dengan resistance level ni, dia dah sama level dengan ni. Dia dah sama level dengan resistance ni. So ada lagi beberapa resistance level yang dia perlu lalui lah. So for example, satu lagi resistance level ni dekat sini. Previous one, hari tu dia naik, dia pergi 40,000, lepas tu dia jatuh balik kan. So sekarang ni dia dekat resistance level ni. So saya tengah monitor, mampukah dia break resistance level ni. So lepas tu ada lagi resistance level ni sekitar di sini. Inilah yang previous all time high dia sekitar 42,000. So target saya ialah dekat harga ni 40,000 dan kemudian 42,000. Kalaulah esok dia boleh pergi lagi atas ni, maksudnya kemungkinan next month pada bulan Februari Bitcoin akan mencatat new all time high yang terbaru. So sekarang ni saya tengah
tengah monitor. So siapa buat masa sekarang ni, yelah 2-3 hari lepas, siapa yang beli Bitcoin memang sekarang tengah untung. Siapa buat pembelian Bitcoin sejak 2-3 hari lepas memang sekarang tengah buat untung. So itu adalah on the Bitcoin. Kita tengok dekat Ethereum pula. Alamak. Okay, maafkan saya, masalah teknikal. Okay, sebab internet problem kot, slow kan. Okay, sorry. Ethereum pula, cerita dia macam biasa. Dia tengah naik secara perlahan-lahan. Sebab hari tu bila Bitcoin jatuh, Ethereum masih mampu support lagi, sekitar 1,200 je. Dia tak drop sampai sini dan dia maintain. Bagusnya Ethereum ni buat masa sekarang pun agak bullish juga. Kita tak boleh nak ignore Ethereum. Ethereum pun agak bullish. Dan sekarang ni dia tengah naik secara kadar yang kadar yang konsisten. So dia ada tempoh, bukan nak kata tempoh lah. So benda ni dia akan semakin meruncing. So Ethereum ni hanya tunggu masa untuk dia break kawasan ni dan mungkin pergi sampai sini, hampir 2,000, 1,900 sampai 2,000. So anytime, bagi saya anytime untuk Ethereum pergi ke 2,000. Sebab apa yang Ethereum perlu buat adalah okay, maafkan saya, ada masalah internet ni rupanya. Okay, saya rasa lepas ni saya kena pakai TradingView jugalah. Yang ni dah tak berapa stable. So okay, berbalik kepada apa yang saya kata tadi, apa yang Ethereum perlu buat pada masa sekarang ni adalah untuk break benda ni yang kuning ni, dan hopefully dia akan boleh terus pergi ke 2,000. Itu adalah harapan saya untuk Ethereum. Harapan untuk Ethereum dalam masa terdekat ni, hopefully by next week ke by bulan 2 lah, by February, break yang ni sekitar 1,500 terus pergi 2,000. Dan hopefully kita tengok dia boleh mungkin dia akan consolidate sedikit dan dia akan naik lagi lah. So itu adalah harapan saya untuk Ethereum. So not much on Ethereum sebab sekarang ni attention banyak kepada Bitcoin. Selalunya macam tu, bila Bitcoin naik, semestinya attention ni dia banyak kepada Bitcoin. Okey, tuan-tuan puan-puan, berbalik kepada hot topic, cerita panas kita pada hari ini. Ceritanya cerita bermula pula. Okey, dia sebenarnya bermula daripada satu grup di Reddit, social media Reddit. So dia ada banyak social media, Twitter lah, Facebook lah. So selalunya budak-budak nerd, diorang banyak dekat Reddit. Selalunya orang cakap orang yang main Reddit ni budak nerd. Saya pun ada akaun Reddit juga So Reddit ni dia bukan macam Facebook, bukan macam Twitter atau Insta. Dia bukan orang nak tunjuk muka ke, dia tak nak menunjuk. Reddit ni bukan untuk orang yang suka menunjuk, tapi Reddit ni adalah, boleh saya katakan, ramai orang-orang yang pandai di Reddit. So dekat Reddit ni, dia group ni, mereka berkumpul berdasarkan sesuatu topik ataupun kejadian ke apa ke. So boleh buat group. So antaranya adalah retail investor di pasaran saham tradisional. Mereka buat satu group yang dipanggil Wall Street Bet, WSB lah. Sekarang dah trending dah, bukan jenama, branding WSB ni. So Wall Street Bet, dia ada satu group dekat Reddit bernama Wall Street Bet. So mereka ni sebenarnya dah lama monitor satu ketidakadilan yang berlaku di pasaran Wall Street. Diorang dah lama dah tengok. Cuma sekarang ni yang mereka buat move. Sekarang ni yang move mereka berhasil. So apa ketidakadilan yang berlaku ni tuan-tuan dekat Wall Street? Okey, ceritanya begini. Sekarang ni kita buka company pula, cerita pasal company ni pula. Tadi group Wall Street Bet, So sekarang ni company ni. So nama company ni adalah GameStop. GameStop ni dia adalah syarikat yang menjual video game. So
dulu-dulu orang beli dekat US, orang beli video game dekat kedai yang jual CD video game macam tu lah kan. So sekarang ni dengan perkembangan video game dengan PlayStation dan sebagainya, orang beli game online. Even dekat mobile pun orang download je. Orang dah tak beli dah, tak pergi kedai dah untuk beli game. So bila jadi macam tu, ramai yang nampak syarikat-syarikat macam ni memang tunggu masa nak lingkup. Jadi saham mereka tahun demi tahun akan semakin berkurangan. Tahun demi tahun atau bulan demi bulan semakin berkurangan. Contohnya macam ialah GameStop, BlackBerry, Kodak, antaranya lah kan. So BlackBerry pun ialah tuan-tuan mungkin tahu dulu BlackBerry memang famous macam Nokia kan. Tapi sekarang ialah dah tak ada siapa pun nak pakai BlackBerry. Semua pakai smartphone. Tapi saham dia masih diperdagangkan. Jadi bila sesuatu saham tu semakin menurun, kalau kita pergi dekat trading biasa, memang kita tak nak beli pun sebab kita tahu okey, ni saham ni akan jatuh. Tetapi di Wall Street ada setengah company yang kita panggil hedge fund managers atau hedge fund companies yang membuat duit atas kesengsaraan syarikat-syarikat ni. Senang cerita lah, nak bagi direct, membuat duit atas kesengsaraan syarikat-syarikat ni. Benda ni lah ni antara satu benda yang ketidakadilan lah. Ketidakadilan yang kedua adalah mereka boleh meminjam saham ini untuk membuat duit. Saya bagi satu analogi untuk memfahamkan tuan-tuan. So kita panggil benda ni short selling. Apa yang mereka buat terhadap saham GameSpot ni adalah short selling. Itu adalah terma dia. So analoginya macam ni. Contohlah saya kawan saya beli iPhone yang terbaru. Tak tahulah apa nama iPhone baru. Saya bukan pengguna iPhone, saya pengguna Android. Tapi yalah, tuan-tuan faham lah iPhone yang terbaru. So dia beli iPhone yang terbaru. Saya tengok, kau dah beli iPhone baru kan. So saya pun bagi tahu dekat kawan saya, bro, boleh tak pinjam phone kau untuk setahun, tahun depan aku bagi kau balik. So saya cakap macam tu lah dekat kawan saya. So saya pun ambil telefon dia kan, sebab telefon tu baru beli kan. Saya approach, so saya pinjam kan. Kebetulan kawan saya tu kaya lah kot, anak datuk kan. So dia bagi. So apa saya buat, lepas saya beli phone tu, saya terus jual. Katakanlah harga phone tu berapa nak letak, 5,000 contoh, 5,000 harga phone tu 5,000. So saya jual phone tu, saya dapat 5,000. Okay, saya simpan. Setahun yang kemudian, sebab perjanjian saya dengan kawan saya adalah untuk memulangkan iPhone tu selepas tahun. So tahun yang kemudian ada iPhone baru pula datang. So bila iPhone baru yang datang, model iPhone yang saya pinjam dengan kawan saya tu, harga dia dah jatuh. So harga dia pun jatuh sekitar 4,000, contoh 4,000. Jadi apa saya buat? Saya pun pergi dekat kedai. Saya beli untuk harga 4,000. Jadi tengok saya pinjam dari kawan saya iPhone, saya jual untuk 5,000, dan lepas tahun saya beli untuk harga 4,000, maka saya buat keuntungan RM1,000. So yalah, saya dah beli balik, saya bagilah dekat kawan saya, nak ambil phone kau. Tapi saya dah buat untung RM1,000, tuan-tuan puan-puan. So itulah kita panggil short selling. So ni saya nak tanya balik dekat tuan-tuan puan-puan. Memang boleh tak kalau kita sewenang-wenangnya pergi pinjam barang orang dan kita jual? Adakah benda itu sesuatu benda yang bagus? Dari sudut in a general term, adakah itu sesuatu yang baik? Kalau kita beli dan kita jual, itu benda yang biasalah. Tapi ini kita pinjam, itu bukan hak kita, itu hak kawan kita. Lepas tu kita pergi jual kan. So benda ni adalah antara satu benda yang bagi geng-geng WSB atau Wall Street Bet ni dirasa tak fair. Sebab yalah, tak ada orang dalam dunia ni boleh buat macam tu, tuan-tuan. Kalau contoh, kita tak boleh nak pinjam rumah kawan kita, kita jual, kita beli, kita bagi dia balik. Ataupun kita nak pinjam kereta dia, kita jual, lepas tu kita beli, kita bagi dia. Memang takkan berlaku. Sebab memang kita tak boleh buat macam tu pun. Kalau kereta pun orang minta grant dan sebagainya. Tetapi dalam konteks saham, benda itu berlaku. Dan ianya dilakukan oleh geng-geng Wall Street yang kaya raya, yang geng-geng kayangan, geng-geng kita panggil hedge fund managers yang ada duit berbilion-bilion ataupun berbilion-bilion. Kita ikut style pemimpin politik pula.
yang ada duit berbilion-bilion, mereka buat perkara sebegini. So macam mana dia buat ni yang dekat GameStop? So hedge fund managers atau geng-geng Wall Street ni, dia pinjam lah dekat broker. Broker akan bagi saham. Okay, nah saham GameSpot. So tahun, let's say dia beli harga $50. Dia beli $50, dia terus jual. Pump, dia dapat $50. Lepas tu next year dia tengok ataupun next month lah, contoh nak bagi cepat, next month dia tengok okey dah jatuh $40, dia beli balik, lepas tu dia pulangkan balik dekat broker. Jadi dia make dalam $10. Tu contohlah, tu baru satu saham. Kalau dia beli 1,000, sejuta, so banyaklah duit dia buat. So itulah game yang dimainkan oleh golongan-golongan Wall Street terhadap syarikat-syarikat yang tengah down, syarikat-syarikat yang memang tak dapat nak evolve secara digital dan sebagainya, syarikat-syarikat yang dah kena disrupt. So itulah game yang dia mainkan. Okay, masalah konsep ini senang saja. Contoh kita ambil contoh yang kawan saya tadilah. Okay, saya jual untuk 5,000 dan memanglah bila model baru datang harga iPhone tu jatuh kepada 4,000 dan katakan benda itu tidak berlaku, Katakan harga iPhone instead of turun, harga iPhone kawan saya yang saya jual, instead of dia turun, dia pergi naik jadi 6,000 atau 7,000. Saya lost 2,000. Saya lost. Maknanya saya kena beli balik harga 7,000 semata-mata nak pulangkan dekat kawan saya, Jadi kalau kita buat normal trading, kerugian ni ada limit. Apa limit dia? Limitnya duit yang kita laburkan atau modal kita habis. Contoh, kalau saya beli apa-apa saham ataupun even cryptocurrency, okey saya letak RM100 dan tengok-tengok harga dia jatuh kepada RM1 dari, yalah harga asalnya saham tu RM100, tiba-tiba ada isu apa-apa, dia pun jatuh jadi RM1. So saya rugi RM99 kan. So itulah kerugian saya, maknanya modal saya dah habis dah kan. Tapi yang ni sangat-sangat berbahaya sebab kerugian itu tiada batas. Sebab apa? Sebab bila harga dia semakin naik, mana nak cekau duit nak ambil, nak beli balik, tuan-tuan dan puan. So itulah yang berlaku. Jadi bila geng-geng Wall Street ni nampak perkara ketidakadilan ini berlaku, jadi dia buat apa? Dia kata, okay fine, kalau geng-geng hedge fund main game macam ni, jadi kita akan pump harga-harga saham yang mana tengah dibuli oleh geng-geng Wall Street. So GameSpot, BlackBerry, semua diorang beli dan diorang naikkan. Tapi yang paling banyak diorang buat ni adalah GameSpot. Dia letakkan GameStop. So GameStop menjadi highlight kepada media sebab memang dia kata okay, kita target GameStop. So harga GameStop pun naik gila-gila. Ni kita tengok saham GameStop. So harga dia naik sejak naik dalam waktu awal-awal ni sekitar berapa ni? Ni 40, sekitar $50. Diorang terus pump sampailah hampir 400. Memang dia naikkan gila-gila. Jadi semakin harga dia naik, semakin rugi geng-geng Wall Street atau geng-geng hedge fund yang buat short selling. Sebab tu macam Mervin Capital, dia ada banyak yang mengalami kerugian berjuta-juta ataupun berbilion-bilion, tuan-tuan puan-puan So itulah kisah yang berlaku. Dan yalah, lepas dia naik, dan ada yang jual, so harga dia pun akan jatuh. So benda ni memang satu yang dijangka, dia akan naik lepas tu dia akan jatuh. Sebab apa? Sebab kita kena faham juga yang GameStop ni dia sebenarnya kita kena akui syarikat ni memang dah tak nampak dah dia punya future, tak ada plan baru dan sebagainya. So memang normal dia saham dia akan jatuh. So kejadian begini hanya bagi efek secara temporary dan dia akan jatuh balik. Cuma kita kena faham apa mesej yang cuba disampaikan. So geng-geng Wall Street ni ataupun geng-geng millennial, orang yang yalah budak-budak nerd yang lahir tahun 80-an 90-an kan. So mereka yang mengajar geng-geng Wall Street ni sebenarnya, mereka sebenarnya bukan nak buat untung. Mereka hanya nak mengajar atau bagi pengajaran kepada geng-geng Wall Street. Sebab itu
apa yang berlaku dalam konteks pasaran saham ni mungkin menyakitkan hati geng-geng Wall Street. Tetapi benda yang berlaku itu, kami di bahagian kripto, di industri kripto, even termasuk tuan-tuan, puan-puan, sesiapa dekat cryptocurrency nampak benda ni sebagai benda yang lawak, benda komedi. Sebab itu harga Dogecoin naik secara mendadak. Bila geng-geng Wall Street terciduk, geng-geng kripto tengok dan mereka gelak, dan itu menyebabkan harga Dogecoin itu naik. Dogecoin konsep dia simple tuan-tuan puan-puan, tidak memerlukan technical analysis dan sebagainya. Dogecoin ni coin yang special. Kalau ada apa-apa benda yang lawak, dia akan naik. Kalau bagi golongan ataupun bagi geng-geng cryptocurrency ni, kalau dia tengok lawaknya benda ni kan, Dogecoin akan naik. Dulu pun sama, bila TikTok tahun lepas tengah viral ni kan, Dogecoin dia buat lawak dekat TikTok, ada orang buat konten guna Dogecoin, harga Dogecoin naik. So this is the thing about Dogecoin. Kalau Dogecoin ni memang nak trade dia ikut isu semasa yang sangat melawakkan. Jadi harga dia pun akan naik tuan-tuan puan-puan. So itulah yang berlaku dekat GameStop. Dan lepas perkara itu berlaku, apa yang jadi adalah benda ni pula jadi. After Robinhood restricts GameStop, Bitcoin and crypto market suddenly soars towards 1 trillion. Dogecoin price rockets 200%. Untuk nak bagi cerita mudah, bila geng-geng Wall Street ni terciduk, diorang menangis. So ni saya nak bagi lagi satu perumpamaan lah. Banyak pula analogi saya nak bagi dalam video ni sebab memang lawak. Okay lah, saya penyokong Arsenal, penyokong tegar Arsenal kan. Kebetulan minggu depan Arsenal nak lawan dengan Manchester United. So saya ni Arsenal ni ibarat geng-geng retail investor lah, investor kecil-kecilan yang beli GameStop punya saham. Yang Manchester United pula dia geng-geng Wall Street, geng-geng hedge fund kan. So bila geng-geng Wall Street, dia selalunya dia buat keuntungan besar, dia short selling dan sebagainya. Dia orang kata tak apalah, yang kita untung, jangan cemburu dengan kita, jangan rasa sakit hati, dah korang tak pandai nak invest, jangan pula korang ni dia bagi tahu dekat retail investor lah, pelabur kecil-kecilan. So sama juga kita ambil Manchester United perangai macam tu. Tapi memang Manchester United perangai macam tu pun bukan dalam contoh ni je. Okay, gurau je. So MU pula game macam Wall Street. So katakan kita lawan football, Arsenal lawan dengan MU. So MU macam biasalah, dia akan dapat penalti, dapat sokongan referee dan sebagainya. So MU pun menang. Dia menang lah, contoh 1-0, 2-0 kan. So dia happy lah. So ni baru first leg MU menang 2-0. Lepas tu second leg pula main, Arsenal lawan dengan MU balik. Dengan MU macam biasalah, referee tolong dan macam-macam kan, dapat advantage kan. Tapi Arsenal memang dapat terajang MU kau-kau. Dia dapat menang. Dia kira tengah leading 3-0 ni. First half tengah leading 3-0 kan. Lepas tu second half dah pergi sampai 7-0, tak habis game. Lepas tu tiba-tiba semua player MU duduk bantah. Apa ni, padahal Arsenal main okey je. Dia main pakai strategi kan, sampai goalkeeper pun boleh score gol. So MU tak boleh nak terima benda tu. Jadi dia pun complain dekat ref kan. Lepas tu dia pun terus tak nak main, semua cabut balik. Okay, maknanya sebelum 90 minit tu tamat, semua cabut balik. Lepas tu pergilah complain dekat FIFA ke, complain dekat referee ke kan. Nak bagi game tu terhenti di separuh jalan. So perumpamannya macam tu lah. Ataupun contoh kalau kita main PS FIFA kan, kita tengah leading, lepas tu kawan kita sakit hati, dia terus tutup FIFA tu, dah tak ada siapa menang. So itulah yang berlaku. So antara platform yang pelabur gunakan ni, which is very user friendly, adalah Robinhood nama dia. So bila perkara ini berlaku, Robinhood terus stop pembelian GameStop ni. Dan nama pun GameStop, dia terus stop. Tak ada siapa boleh beli. Jadi harga dia pun dah tak boleh nak naik. Dan itu yang sekarang dia semakin turun. Jadi orang geram. Orang rasa macam, kenapa
kenapa tak bagi kita beli saham ni? Sebab tak salah nak beli saham kan. At least tak adalah pinjam lepas tu jual, itu baru salah. Ini beli secara sah, memang beli atas nama orang tu, lepas tu bila harga naik jual lah, which is very normal. Tetapi platform-platform ni tidak buat sebab hedge fund managers atau geng-geng Wall Street sedang menangis. Diorang tak puas hati, diorang geram. Jadi Robinhood pun dia freeze. Dia kata tak ada siapa boleh beli saham GameStop and ada lah few other saham macam Kodak dan sebagainya. So orang geram. Jadi apa mereka buat? Yang pertama, satu, Dogecoin rasa benda ni memang satu yang melawakkan harga dia naik. Dan yang kedua, kita kena tengok juga geng-geng retail investor ni mendapat sokongan siapa? Orang ni sokong tuan-tuan. Kita buka Twitter. Ini dia, Elon Musk. Nampak ni? Kenapa harga Bitcoin naik adalah sebab Elon Musk. Elon Musk dia tukar dia punya Twitter nama ni, nama pula, dekat description dia letak Bitcoin. Habis. Bila dia letak Bitcoin, semua masuk dalam Bitcoin. Semua pergi dekat Bitcoin. Semua yang geram semua ni kan, rasa macam apa ni, ketidakadilan, diorang pergi dekat Bitcoin. Diorang pergi dekat Dogecoin. So itu yang menyebabkan harga kripto naik. Sebab apa? Dalam kripto tak ada diskriminasi. Masing-masing punya cara lah nak buat duit. Tiada diskriminasi. Tak ada orang yang akan kata stop. Tak ada orang yang ada lagi banyak duit akan membuli orang yang lagi sikit duit. So benda tu berlaku di traditional finance. So diorang pun pergi. So Elon Musk antara orang yang bersuara terhadap ketidakadilan. So Elon Musk ni adalah orang terkaya di dunia. Jadi apa yang dia cakap, benda itu carries weight. Dia bawa kesan. Dan Elon Musk baru tukar ni tuan-tuan puan-puan, baru tukar dalam 1 jam ataupun 2 jam yang lepas, harga Bitcoin naik. Dan kalau media esok, sebab sekarang media US mungkin sekarang dia orang pagi 8.56, sekarang baru dia akan start banyak report masuk. So dalam masa beberapa jam banyaklah news, Elon Musk beli Bitcoin, Elon Musk sokong Bitcoin, dia tukar ni kan. So benda itu akan create lagi banyak hype dekat Bitcoin. So okay, kita tengoklah apa yang dia tulis. Antara benda yang saya suka Elon Musk tulis ni, ini yang saya suka. You can't sell houses you don't own. You can't sell cars you don't own, but you can sell stock you don't own. This is BS. Bullshit maksud dia BS. Shorting is a scam. Legal only for vestigial reason. Nampak tak? Dia sendiri tidak menyokong apa geng-geng Wall Street ni buat. Dan dia terus support Bitcoin. So bila perkara ini berlaku, memang nampaklah ada satu message kuat yang sedang diberikan. Dan selain Elon Musk, kita kena tengok pemilik Twitter Jack Dorsey ni pun, dia pun tukar dekat dia punya, bukan dia tukar, dia dah lama dah ada. Dia pun dah letak Bitcoin punya macam description. Jadi ramai orang-orang millionaire slowly diorang pergi ke arah Bitcoin. Sebab mereka nampak memang Wall Street ni ibarat satu pasukan yang mendapat bantuan daripada referee contoh. Ibarat macam tu. Mereka ada segala-galanya dan mereka akan sentiasa akan dapat support. So apa yang berlaku di traditional finance di Wall Street ni, ketidakadilan. It's not a level playing field. Dalam bahasa Inggeris, it's not a level playing field. Advantage sentiasa akan diberikan kepada geng-geng Wall Street. So investor-investor yang baru nak masuk, investor kecil-kecilan memang akan terciduk. So inilah pertama kali dalam sejarah investor kecil ni bersatu, bergabung melalui platform Reddit dan bantai Wall Street punya players, dan mereka tak boleh tahan. So inilah yang berlaku tuan-tuan. Dan kalau kita tengok ni Twitter ni pula, CZ, dia ni pemilik Binance. So apa yang berlaku? ATH everything, all time high lah maksudnya. User signs up, deposit, trade, system will recover soon, funds are safe. So apa maksud ni? Bila Elon Musk
tukar je dia punya description kepada Bitcoin, ramai yang start beli cryptocurrency, terutamanya Bitcoin dan juga Dogecoin. So harga dia pun pop naik sampai Binance pun hang. Sampai Binance pun kata relax lo. Kita orang nak bagi benda ni semua lancar. So inilah yang berlaku tuan-tuan. Memang benda ni adalah satu benda yang sangat positif untuk cryptocurrency, membawa satu revolusi yang baru. Mungkin ini adalah permulaan. Saya tak tahu. Kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku sebab memang benda ni tak pernah berlaku. Even saya takkan terkejut dalam 10 tahun yang akan datang akan ada movie. Mungkin Hollywood boleh keluarkan movie tentang apa yang berlaku sekarang. So ni kita tengok pula ikon baru yang bernama WSB Chairman, Wall Street Bet Chairman. Nampak tak? Community Wall Street Bet ni telah cipta meme yang baru, telah cipta fenomena yang baru. Sampai dekat Twitter ni baru buka terus dah dapat dalam 760,000 followers. Tuan-tuan, puan-puan, meme ni semua meme ni, tapi memang naik kau-kau ni. So bila dia pun cerita pasal Dogecoin, harga Dogecoin pun naik. So ni antara meme yang ni lah. So sebelum saya akhiri video saya nak tunjuk satu Twitter daripada kenalan saya ni, King Crypto Cobain. Ni message ni bagi saya message yang sangat powerful lah. Message yang sangat powerful. Apa dia kata? Pada tahun 2019 Occupy Wall Street, 2021 tu liquidate Wall Street. Liquidate tu maksudnya duit hilang, duit habis. Ingat tak saya pernah ceritakan macam kalau kita buat leverage dan short selling memang liquidated, habis duit. So pada tahun 2011 ni dia adalah selepas berlakunya isu subprime mortgage crisis dekat US. Mungkin siapa yang pernah tengok cerita The Big Short, bolehlah tengok cerita The Big Short untuk memahami apa krisis kewangan yang berlaku pada sekitar 2008-2009. So geng-geng yang buat yang bagi housing prices tu tak stabil dan bagi pasaran saham, pasaran kewangan pada tahun 2008-2009 jatuh semua, tidak diambil tindakan yang serius. So mereka menyebabkan ekonomi jatuh dan sebagainya, tidak diberi tindakan serius dan siap dapat lagi bantuan daripada kerajaan. US waktu tu print duit, waktu Obama lah print dan bagi mereka duit. So pada tahun 2011 ramai yang tak puas hati, so tu yang dia come out with the tagline Occupy Wall Street. Tetapi kita kena faham, zaman turun ke jalan raya bawa spanduk tu dah habis. Zaman tu dah habis. Kalau dekat Malaysia zaman reformasi apa semua kan, bagi saya, ini pandangan peribadi saya, zaman itu dah habis. Sebab tu even dia kata Occupy Wall Street pada tahun 2011 tu, tak ada apa yang berlaku dekat Wall Street. Benda berjalan seperti biasa. Tak ada siapa yang orang Wall Street ni rasa macam biasalah, dia orang datang demo lah, bawa spanduk apa kan, nanti dia orang balik lah, lepas tu nanti orang lupalah kan. So sebab apa? Sebab mereka tak kena kesan dia. Sebab mereka tahu tak ada apa yang akan berlaku kalau turun jalan raya. Tetapi pada 10 tahun kemudian, pada sekarang 2021, bila dah ada internet dulu lagi dah ada, bila social media semakin lama semakin berpengaruh, kita tengoklah social media pun boleh menjatuhkan kerajaan. Tetapi setakat ni social media tidak pernah menjatuhkan institusi kewangan. Dan sekarang ini benda itu tengah mula berlaku melalui Reddit. So social media itu telah menliquidatekan Wall Street dengan bantuan social media. Reddit, lepas tu Twitter, sampaikan even pihak Wall Street pun sekarang ni dia dah goyah dah. Even kadang macam kerajaan dia takut dengan social media kan. So jangan terkejut, saya boleh katakan Wall Street pun sekarang agak goyah, agak takut dengan social media. Macam mana komuniti itu boleh berkumpul dan boleh buat mereka terjejas. Berbilion-bilion duit diorang lost, tuan-tuan puan-puan. Bukan perkara kecil. Ini adalah antara perkara yang besar. Sesuatu perkara yang orang tak pernah terfikir. Orang tak pernah terfikir benda ini mampu dilakukan oleh pelabur-pelabur kecil.
oleh pelabur-pelabur kecil. Dan even selepas mereka melakukannya, apa yang berlaku, platform broker macam Robinhood tu terus ban, terus stop. So ini mereka rasa benda ni tidak adil. Berzaman-zaman, berpuluh-puluh tahun Wall Street duduk buat untung atas angin, untung yang tidak begitu tidak begitu adil. Dan bila mereka tercabar, tiba-tiba ramai yang backup dia orang pula. So pelabur-pelabur kecil ni macam mana, bertahun-tahun rugi dan sebagainya. Dan bila kali ni mereka ada advantage, tiba-tiba mereka di shutdown. So ini akan memberikan satu impact positif kepada cryptocurrency. Sebab apa? Sebab golongan-golongan yang sakit hati bila mereka tak ada nak beli apa semua, mereka dah start masuk dekat Bitcoin. So sekarang Bitcoin dah ada golongan-golongan baru yang nak invest, especially in Bitcoin lah. Dan slowly mereka akan belajar cryptocurrency yang lain. Dan inilah antara penyebab yang mungkin akan menyebabkan harga Bitcoin akan naik lagi tinggi. Dan sekarang ni pun dengan Elon Musk tiba-tiba tukar Twitter dia, Bitcoin sangat bullish terhadap Bitcoin. Ni belum bercakap lagi Grayscale lagi mungkin akan buat pembelian Bitcoin. Jadi saya nampak pada bulan Februari ni benda akan pergi semakin positif, tuan-tuan, puan-puan. So itu saja daripada saya. So jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. InsyaAllah kita harap ada banyak news-news yang positif akan datang supaya harga Bitcoin akan naik, Dan tuan-tuan puan-puan, jangan lupa untuk subscribe channel. Sebab YouTube ni ataupun channel ni memang dia bincang tentang cryptocurrency. Dan bila ada banyak exposure, banyak like, komen daripada tuan-tuan, ia akan secara tidak langsung membantu projek-projek cryptocurrency atau harga cryptocurrency untuk naik. Sebab kita perlukan lebih ramai community, sebab peluang untuk menjana keuntungan itu ada. Syaratnya perlu ada ilmu. Sebab sekarang ni dalam Bitcoin semua transparent. Dia tak ada golongan ketiga dan sebagainya. Even kalau tengok exchange, okay fine, Binance ni centralized exchange lah kan. Dia kalau dia nak freeze ke apa ke, dia boleh buat. Tetapi mereka dalam konteks sekarang ni, mereka tidak tergamak nak buat macam tu. Sebab bagi mereka nak industri kripto tu berkembang. Dan kalaupun berlaku, kita ada decentralized exchange. Contoh macam Uniswap, macam 1inch. Yang tu tak ada orang boleh stop, tuan-tuan puan-puan, sebab dia adalah decentralized, So itu saja daripada saya. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto.